Cahaw dan Banakap. Saya dan kawan-kawan daripada kumpulan 11 akan membincangkan tentang wacana falsafah dualisme dalam ekonomi, iaitu implikasi terhadap masyarakat. Sebelum kedatangan British, sistem ekonomi di Tanah Melayu adalah bersifat sara diri, iaitu dengan melakukan kegiatan bercocok tanam, membuat hasil hutan dan menternak. Tetapi selepas kedatangan British, mereka telah masuk campur hal ekonomi di Tanah Melayu dan telah mewujudkan sistem ekonomi komersial. Jadi, kesan kedatangan British di Tanah Melayu telah mewujudkan dualisme ekonomi di Tanah Melayu. Baik sekali, di dalam pembincangan ini, kami akan membincangkan tentang definisi dualisme dan definisi ekonomi dualisme, ciri falsafah, faktor dan tokoh pendorong, seterusnya dualisme dalam ekonomi masyarakat, dan akhir sekali implikasi dualisme dalam ekonomi terhadap masyarakat. So, sekarang saya akan terangkan apa maksud dualisme. Okay, sebenarnya dualisme ni dia adalah dua nama dalam bahasa Latin, gabungan dua nama dalam bahasa Latin, iaitu dualis dan duo dalam teologi. Dualis ni dia macam seorang yang mempercayai kebaikan dan keburukan atau Tuhan dan Iblis. So, menurut kamus Dewan edisi ketiga, dualisme ni adalah satu teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua, atau sesuatu yang berasaskan dua perihal yang bertentangan. So, dalam saya punya kajian, saya dapati ada satu perkataan yang boleh dipadankan dengan dualisme, iaitu dikotomi. Dikotomi ni dia bermaksud pembahagian dua kumpulan yang saling bertentangan. Okay, seterusnya saya akan menerangkan maksud ekonomi dualisme. Sebenarnya konsep ini telah diperkenalkan oleh J.H. Book pada tahun 1953. Menurut beliau, dualisme ekonomi ini mewakili ekonomi dan masyarakat yang terbahagi antara sektor tradisional dan sektor moden. Okay, so seterusnya saya akan terang sedikit tentang ekonomi tradisional dengan ekonomi moden. So, seperti yang kita tahu, ekonomi tradisional ni adalah merupakan sistem ekonomi yang bersifat sara diri, iaitu dengan menyara diri sendiri ataupun keluarga. Kegiatan utama mereka ialah bercocok tanam, menternak, memungut hasil hutan. So, daripada lebihan hasil yang didapat, mereka akan tukarkan kepada hasil yang lain dengan menggunakan sistem barter. Bukan itu sahaja, kawasan pertempatan juga memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, jika masyarakat tinggal berhampiran di pinggir laut ataupun sungai, mereka cenderung untuk memungut hasil laut. Dan jika mereka tinggal di kawasan pedalaman, kegiatan utama mereka ialah memungut hasil hutan. Akhir sekali, saya akan menerangkan sedikit tentang ekonomi moden. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan British, sistem ekonomi di Tanah Melayu adalah bersifat sara diri. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan British ke Tanah Melayu, mereka telah mengubah dan memasuk campur sistem ekonomi di Tanah Melayu. Seterusnya, ekonomi moden juga boleh dikenali sebagai ekonomi komersial. Hal ini demikian kerana sektor ini mengutamakan aktiviti pengeluaran hasil ekonomi untuk dikomersialkan di pasaran antarabangsa. Sebab itulah dipanggil ekonomi komersial. Okay, dan akhir sekali, penggunaan teknologi yang moden, tenaga buruh yang banyak serta ladang dan estate yang besar, Tanah Melayu berjaya mengembangkan kegiatan ekonomi mereka serta mereka berjaya menghasilkan pengeluaran yang banyak. Sekian, terima kasih.
nama saya Glorina Fainol dan saya akan membahaskan tentang ciri-ciri falsafah dualisme, tokoh pendukung serta faktor kewujudan dualisme spesifiknya dalam aspek ekonomi. Falsafah dualisme ini adalah berasaskan kepada dua prinsip yang saling bertentangan. Contohnya seperti kejahatan, kebaikan, dan dua keadaan atau sifat ini adalah berbeza dan bertentangan antara satu sama lain. Dualisme dalam aspek ekonomi pula adalah merupakan dua sifat atau keadaan yang bertentangan dalam satu kawasan ekonomi, sebuah kawasan ekonomi tersebut. Contohnya kewujudan miskin dan juga kewujudan kaya. Dalam ekonomi dualisme ini telah wujud ekonomi tradisional dan juga ekonomi modern yang telah dibawa oleh J.H. Boak pada masa penjajahan British di tanah Melayu, yang mana ekonomi tradisional itu adalah merupakan ekonomi yang dijalankan secara kecil-kecilan, manakala kalau ekonomi modern ia dijalankan secara besar-besaran. Ciri-ciri utama dualisme ekonomi telah dinyatakan oleh Lincoln Arshad tahun 2010, yang mana beliau merupakan seorang ahli falsafah ekonomi daripada Indonesia, dan dia menyatakan bahwa dualisme ekonomi ini ada dua sifat, yaitu bersifat superior ataupun atas, ataupun bersifat inferior ataupun yang bermaksud bawah. Dualisme ini boleh disedari dan tidak disedari oleh masyarakat, karena fenomena ini boleh berlaku secara semula jadi dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita beralih kepada faktor dualisme dalam ekonomi. Antara faktor kewujudan dualisme dalam ekonomi adalah karena kepentingan ekonomi itu perlu dijaga. Oleh sebab itu, pembahagian sektor ekonomi telah dilaksanakan. Yang pertama oleh J.H. Boak pada tahun 1953 semasa penjajahan British di tanah Melayu. Beliau telah membahagikan ekonomi kepada dua, yaitu sektor ekonomi modern dan juga sektor ekonomi tradisional, seperti yang saya sudah bahaskan sebentar tadi, yang mana ekonomi tradisional itu dijalankan secara kecil-kecilan, dan juga kalau ekonomi modern itu dijalankan secara besar-besaran. Pembahagian ini dikatakan akan lebih membuat sistem ekonomi itu lebih strategik. Selain itu, kawasan penempatan juga menjadi salah satu faktor kewujudan dualisme dalam ekonomi. Hal ini karena mereka yang tinggal di kawasan pedalaman akan lebih cenderung untuk menjalankan aktiviti ekonomi secara kecil-kecilan, yaitu ekonomi tradisional. Manakala sektor ekonomi modern pula lebih cenderung dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan bandar. Seterusnya kita beralih kepada tokoh pendukung dualisme, yaitu J.H. Boak. Beliau mengatakan bahwa ekonomi akan menjadi dualistik apabila sebahagian besarnya beroperasi di bawah satu rejim ataupun organisasi yang lebih besar, ataupun rejim paternalist or quasi-feudalist, seperti yang tertera di dalam tulisannya. Sementara bahagian penting lainnya beroperasi di bawah sistem pekerjaan upah yang mungkin adalah merupakan kapitalis ataupun sosialis. Iririno mantadoho onsiko.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mat Jaid. Hari ini kumpulan saya membentangkan mengenai wacana falsafah dualisme dalam ekonomi dan implikasinya terhadap masyarakat. Seperti kita sedia maklum, dualisme bermaksud teori yang berasaskan sumber yang berlainan dan hal yang bertentangan. Jika kita mengkaji mengenai sejarah, kita dapat mengetahui bahawa kita pada mulanya dijajah oleh Portugis dan akhirnya kita dijajah paling lama oleh British. Kita telah diberikan dakwah ataupun ideologi untuk kita mendasari imperialisme. Pada mulanya penjajah telah menghasut sultan-sultan Melayu untuk bekerjasama dalam bidang dalam pentadbiran dengan harapan ingin membantu dalam pentadbiran dan akhirnya mempunyai agenda yang tersendiri yang ingin mengaut hasil bumi Malaysia, hasil bumi tanah Melayu. Rentetan daripada penjajahan tersebut, kita dapat mengetahui bahawa tanah Melayu mempunyai dua sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi moden dan sistem ekonomi tradisional. Melalui sistem ekonomi tradisional, ia sebenarnya dipelopori oleh masyarakat pribumi, iaitu masyarakat tanah Melayu itu sendiri. Kebanyakannya hanya melalui sistem sara diri, iaitu bercucuk tanam, memungut hasil laut, hanya tinggal di kawasan berhampiran hutan untuk mendapatkan hasil bumi. Mereka hanya menjalankan usaha kecil-kecilan dan sangat tidak tersusun dan sistematik. Mereka hanya mengusahakan sara diri hanya untuk diri mereka sendiri dan tidak mempunyai banyak buruh. Mereka lebih gemar bekerja sendiri dan tidak suka bercampur dengan masyarakat di bandar. Disebabkan itu, mereka terpinggir di tanah air sendiri dan hal ini memberi peluang kepada penjajah, iaitu pihak British, untuk mengaut hasil yang tidak diketahui, iaitu seperti biji timah, dan membuat sistem ekonomi moden yang lebih moden. Melalui sistem ekonomi moden pula, ia dipanggil secara komersial. Ia amat mementingkan keuntungan oleh pihak British sendiri. Dengan sebagai contoh, mereka membuat perlombongan dan perladangan untuk memastikan mereka mendapat hasil bumi yang ada di tanah Melayu. Mereka juga menggunakan tenaga buruh yang banyak dan iaitu memasukkan buruh dari China dan India dan menggunakan teknologi-teknologi moden untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Disebabkan mereka membawa masuk buruh-buruh luar, mereka tidak menggunakan masyarakat pribumi, iaitu masyarakat Melayu, dan mereka menyisihkan masyarakat Melayu sendiri dan akhirnya masyarakat Melayu hidup dalam keadaan terpinggir. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Delani Melanie Doni, ingin membahaskan tentang implikasi dualisme ekonomi terhadap masyarakat. Konsep dualisme merupakan skop yang begitu luas. Namun dalam hal ini, konsep ini telah dikecilkan lagi kepada bahagian ekonomi, yaitu konsep ekonomi dualisme. Konsep ini dimulakan oleh J.H. Boyke pada tahun 1953, dibahagikan kepada dua, yaitu sektor tradisional dan sektor moden. Kedua-dua ini membawa implikasi terhadap masyarakat. Yang pertama, dalam sektor ekonomi tradisional ini dikenali sebagai tradisi untuk memenuhi sara diri penduduk. Struktur ekonomi yang tidak terancang sama ada dalam hal ekonomi atau keadaan yang lain. Aktiviti ekonomi secara tradisi ini tidak diberi perhatian oleh pelabur luar seperti Eropah. Namun begitu, mereka tetap menjadikan tanah Melayu sebagai target untuk mengambil keuntungan dari segi kekayaan sumber hutan bagi menaikkan kadar ekonomi pelabur asing yang datang dari barat.
Keadaan ini menyebabkan mempunyai perbezaan yang ketara jika dibandingkan dengan sistem ekonomi modern dan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi secara moden ini membawa banyak manfaat, bukan sahaja dari luar, malah di tanah sendiri juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dualisme yang dilakukan oleh pihak British telah membawa hasil yang lumayan kepada pihak British apabila industri perlombongan biji timah yang dijalankan oleh kaum Cina menjadikan tanah Melayu sebagai pengeluar biji timah terbesar di dunia. Bukan itu sahaja, kemasukan imigran menyebabkan pelbagai pendidikan vernakular diwujudkan di tanah Melayu. Bilangan golongan masing-masing etnik bertambah sehingga mereka mampu untuk membina langkah untuk meningkatkan pembelajaran khusus untuk generasi yang baru. Contohnya, golongan Cina berjaya mendirikan sekolah pertama pada tahun 1816 di Melaka oleh Persatuan Pendakwa London. Akhir sekali, kemunculan ekonomi dualisme yang diperkenalkan oleh British telah meninggalkan banyak impak yang besar sama ada dari luar ataupun ke atas masyarakat tanah Melayu. Hasil daripada kewujudan ini terbinanya masyarakat tanah Melayu menjadi masyarakat majmuk dan terbina juga dengan pelbagai variasi budaya, kemasukan imigran asing daripada China dan India juga telah memberikan impak dalam peningkatan ekonomi British. Justru itu, terjadinya juga peningkatan penduduk pelbagai kaum dan etnik di tanah Melayu. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ponsiko kuma dikoyu toinsana.